Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua geng bayang yang sedang menonton Hey Shadows Channel. And Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Tak lupa juga kepada korang yang masih baru lagi di channel Shadows. Shadows mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana Shadows berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir di mana terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. So, kisah pada hari ini yang akan Shadows kongsikan dengan korang berdasarkan permintaan ramai subscribers untuk cover satu lagi kisah pasal kilang. So, kisah pada hari ini merupakan satu insiden yang berlaku dekat satu kilang ni yang terletak di Shah Alam, dan dikatakan kilang ni dibina atas tapak lombong, dan terdapatlah beberapa insiden atau pengalaman seram yang berlaku dekat tempat ni. So, kalau korang nak tahu kisah seram apa yang bakal Shadows kongsikan, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Let's go. Rolling. So, kisah kita bermula di mana Selvem yang tengah tunggu rakannya setelah sekian lama tak jumpa tau. So, di sebuah kedai ni, kedai makan lah, terletak di Shah Alam, and dikatakan dekatlah untuk rakannya datang berjumpa. So, Selvem ni dulunya rakan sekerja dengan si Zaki, di mana mereka bekerja di sebuah kilang yang terletak di Shah Alam. Namun selepas 10 tahun macam tu, Selvem ni pun dah resign dari tempat tu, tinggallah Zaki yang masih lagi bekerja di kilang tersebut. So, disebabkan dah lama tak berjumpa tu, yang Selvem ni ajaklah si Zaki ni untuk lepak saja, tanya khabar, berita, semua benda tu lah. And Selvem ni pun cakap yang Zaki ni ada satu bakat, iaitu dia suka berkongsikan kisah-kisah seram dan juga misteri, terutamanya kisah-kisah seram yang pernah berlaku dekat kilang di mana mereka bekerja dulu. So, Selvem ni sambil menunggu kehadiran Zaki, dia sebenarnya tak sabar nak dengar kisah-kisah seram yang Zaki akan kongsikan. Dia teringatlah dulu time dia awal-awal masuk kerja dulu, Zaki pernah kongsikan dengan dia satu insiden yang menyeramkan yang berlaku di tandas perempuan di kilang tersebut. So, mengikut kisah, insiden ni terjadi bila salah seorang dari staf yang senior yang kerja di kilang tu balik lewat angkara kerja-kerja yang nak disiapkan lah. So, Shida ni yang ketika itu setelah selesai kerjanya, sebelum pulang dia akan ke tandas dulu, basuh muka semua benda tu, and baru balik lah. So, malam tu Shida ni pun lakukan rutin dia yang seperti biasalah. Dia pergi ke tandas, basuh muka semua dan menggunakan salah satu kubikel tandas untuk buang air. So, tengah Shida ni nak melepaskan hajatnya, tiba-tiba Shida terdengar seperti ada seseorang yang masuk ke tandas. So, Shida ni rasa hairan sebab dia fikir semua staf dah balik dah, tinggal dia je. So, siapa yang masuk tandas malam macam ni kan? So, mungkin security kot, fikir si Shida ni. Dan Shida teringat, kejap, mana ada security perempuan yang jaga malam? Selalunya lelaki. So, Shida terus tak jadi niat nak buang air tu. Dia terus keluar daripada bilik tandas tu, and bila dia keluar, Shida tak nampak sesiapa pun yang berada di luar tandas tersebut. So, Shida berasa hairan lah sebab dia memang ingat, and dia memang boleh tahulah yang dia dengar ada orang yang masuk ke tandas tu. Dan Shida perasan salah satu daripada bilik tandas dekat hujung sekali tu, pintunya ditutup. So, Shida time tu dia rasa lega lah. Oh, memang ada orang masuk rupanya. So, Shida pun abaikan semua benda tu, and dia pun nak keluar lah dari tandas. And elok sahaja Shida nak keluar, tiba-tiba Shida ditegur. Nak ke mana tu? Kenapa tergesa-gesa? Shida terus pandang belakang, dan pada masa itulah Shida ternampak kelibat seorang wanita yang sedang berdiri di hujung tandas tu sambil tersenyum kat Shida. Shida hanya ingat momen yang dia nampak kelibat tersebut sebelum dia pitam. So, nasib baiklah pada keesokan harinya, staf-staf yang kerja shift pagi jumpa Shida tak sedar diri di dalam tandas, dan Shida pun dibawa ke hospital, which nasib baik tak ada apa-apa yang serius berlaku dekat dia. And rupa-rupanya itu bukanlah insiden yang pertama yang berlaku dekat area situ. Banyak lagi kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi dekat tandas tu, sampai bila diketahui oleh pihak atasan, mereka memutuskan untuk tutup tandas tu, dan wanita yang bekerja di kilang tu kenalah guna tandas di tempat yang lain. Nasib ada lebih dari satu, mat. Kalau satu tandas tu je, settle weh. And siapa yang kerja shift malam, GG. So, itulah kisah yang dikongsikan oleh Zaki kepada Selvem time awal-awal dia join syarikat tu. And yes, tandas tu masih dikunci lepas Selvem dah resign
dari syarikat tersebut. So selepas beberapa ketika macam tu, Zaki pun sampailah and mereka pun bersalaman, tanya khabar bagai, and diorang pun sembang lah macam biasa, kongsikan hal-hal kerja semua benda tu. Tapi si Selvem ni dia sebenarnya tak sabar nak dengar kisah-kisah seram dari si Zaki ni. Cuma Selvem ni malulah nak minta kan. So dia biarkan dulu and borak seperti biasa. So lepas sejam dah berlalu, lepak macam tu kan, tiba-tiba si Zaki ni tegur si Selvem dengan nada yang teruja. Weh Selvem, weh aku ada satu cerita yang aku nak share ni. Benda ni baru terjadi dalam sebulan lepas macam tu. Kau mesti tak expect benda ni. So Selvem pun excited nak tahu cerita apa yang si Zaki nak kongsikan. Cerita apa bro? Macam menarik je. Aku nak dengar ni. Aku dah excited dah ni kan. Memang bro, kau tahu lah bila kisah bab-bab seram ni kan, aku memang excited lah kan, kata Zaki. So dalam hati si Selvem ni seronok lah. Yes, akhirnya dah ada story yang dia nak share. And story bukan story sembarangan, story yang berkaitan dengan kisah seram. So si Zaki ni pun kongsilah kisah seram tersebut. So si Zaki pun cakap, weh kau kenal tak rakan kita Kamal yang ayah dia kerja security malam tu? So si Selvem ni polas, kenal, kenapa dengan ayah si Kamal tu? And si Zaki pun cakap, bapak dia dah terkena bro satu malam ni time rounding. Terus lepas insiden tu dia resign weh. So Selvem macam tak percaya lah. Lepas insiden tu terus ayah si Kamal ni resign. Sebab apa? Ayah si Kamal ni dah kerja sebagai security sebelum Selvem join syarikat tu. Dan bila Selvem dengar yang ayah Kamal resign akibat terkena gangguan, memang terkejut Selvem pun tanya, takkan Pak Cik Amin resign sebab tu je? Punya lama dia kerja, confirm dia pernah experience insiden-insiden seram. So Zaki pun balas, ada tu adalah, tapi insiden malam tu mengikut kisah terlalu menyeramkan sampai Pak Cik Amir tak boleh handle langsung insiden tersebut. So Selvem pun cakap, okey tak apa, ceritalah apa yang terjadi kepada Pak Cik Amir ni. Lalu Zaki pun berkongsikan kisah seram yang terjadi kepada Pak Cik Amir, security malam kilang tersebut. So pengalaman seram ni berlaku kepada Pak Cik Amir di mana dia bertugas seperti biasa shift malam bersama rakan security-nya iaitu Aman. So pada masa itu tengah cuti hari raya pertama. So bila kau kerja sebagai security ni memang susah lah nak dapat cuti cerita dia. So kenalah bergilir-gilir. So Pak Cik Amir ni ditugas menjaga pagar depan kilang bersama rakan setugasnya, manakala ada dua lagi security yang menjaga pintu belakang kilang tersebut. So setiap beberapa jam-jam tu security ni kena buat clocking, kira macam rounding kat kawasan tu. Adalah satu kunci, kalau korang pernah tengok security akan lock-lock macam tu kan, benda tu lah yang dipanggil clocking. So kira buat rondaan lah. And pada malam tu juga merupakan giliran Pak Cik Amir untuk buat rounding dekat area situ. So untuk bagi gambaran kepada korang semua, kawasan kilang tersebut memang luas. And kadang-kadang ni Pak Cik Amir kena guna motor untuk round kawasan kilang tersebut. So kalau kat luar dah luas, korang bayangkan kat dalam pula macam mana? Dalam kilang semua takkan guna motor dalam kilang, tak manis weh. So anyway, seperti biasa Pak Cik Amir pun buatlah rounding dia seperti biasa. Sampailah dia tiba dekat satu kawasan production, dan Pak Cik Amir ni kena park motor dia and masuk ke dalam bahagian production tersebut. And keadaan memang gelap dan sunyi sememangnya, tiada operator atau staff-staff yang bertugas semasa cuti raya tu. So suasana hening dan hanya kedengaran bunyi dari kasut kulit Pak Cik Amir sahaja yang sedang melangkah masuk ke dalam plant production tersebut. So ketika membuat clocking di bahagian production tadi tu, tiba-tiba kedengaran seperti ada satu barang yang berat jatuh dengan begitu kuat tau. Pah, bunyi kuat memang gila dari arah warehouse. So Pak Cik Amir ni pun terkejut and terus berlari ke arah warehouse tu untuk cek apa barang yang dah jatuh and apa yang dah berlaku. Setibanya di situ, keadaan sama juga, gelap dan sunyi. Namun apabila diperiksa, tiada apa pun barang yang jatuh. Semua nampak bersih, elok je. So Pak Cik Amir pada ketika itu berasa heran kerana tidak terdapat apa-apa kesan barang jatuh macam cakap tadi lah dekat tempat yang terjadi tu. So gara-gara insiden tu, bulu roma Pak Cik Amir ni terus meremang dan Pak Cik Amir cepat-cepat nak meninggalkan kawasan tersebut. Semasa Pak Cik Amir ni nak caw daripada kawasan warehouse tu, Pak Cik Amir terpaksa melalui kawasan pejabat. Dan sekali lagi Pak Cik Amir terkena lagi gangguan yang tak manis langsung lah. So dikatakan pintu bilik office dekat warehouse tu bergoncang dengan begitu kuat tau.
seolah-olah ada orang yang dari dalam cuba merempuh pintu tu untuk keluar. So Pakcik Amir pun menjerit, "Hoi, jangan kacau aku lah. Aku di sini mencari rezeki untuk makan anak bini semua." So tiba-tiba Pakcik Amir terdengar satu suara yang bergema dan halus yang datang dari entah mana pun dia tak tahu, dan merupakan seorang wanita ataupun seorang perempuan yang berkata, Aku nampak kau. Kau nak tahu tak aku di mana? lembut suara dia tau. So lepas si Pak Amir ni dah dengar macam tu, apa lagi Pakcik Amir ni cepat-cepat membuat clocking and beredar pergi dari tempat tu membawa perasaan yang tidak tenang. So sewaktu tengah berlari keluar daripada kawasan kilang tersebut, Pakcik Amir sempat lagi menjerit, "Oi, aku tak ganggu kau, jangan ganggu aku. Aku nak cari rezeki, aku tak nak tengok wajah kau, dan jangan kau munculkan diri kau. Dan kalau kau nak tunjuk sangat diri kau pada aku, tunjukkan saja dalam mimpi," kata Pakcik Amir pada ketika itu. Lain macam mat level mencabar dia, suruh muncul dalam mimpi. Pada masa itulah Pakcik Amir sedar, kenapa aku pergi cabar makhluk tu macam tu. Pandai sangat Pakcik Amir ni. Tapi yelah, dah terlanjur cakap macam tu, nak buat macam mana dah kan. So seeloknya sampai di pos jaga tu, keadaan semua kembali seperti biasa tau. Dan Pakcik Amir ni pun kongsilah kisah ni pada rakan setugasnya, dan rakan setugasnya cubalah tenangkan Pakcik Amir ni. So selepas selesai kerjanya pada hari itu, elok Pakcik Amir balik dari kerja. Lepas dah bersihkan diri semua, Pakcik Amir pun masuklah tidur. Dan sewaktu dia tidur, dia mengigau, meracau-racau. Sampailah isteri Pakcik Amir ni pun kejutkan Pakcik Amir. Bila Pakcik Amir bangun, dia pun bagi tahulah isteri dia apa yang dah berlaku. Dia kata dalam mimpi tu ada seorang perempuan yang datang kepadanya berpakaian putih lusuh, rambut panjang sampai ke tumit kaki. Tak nampak muka sebab rambut depan dan belakang entiti tu sama panjang. Dan apabila wanita tu mendekati, time tu lah Pakcik Amir nampak wajahnya, dan wanita tersebut pun cakap, Bukankah Encik yang suruh saya datang dalam mimpi? dan wanita tu terus menggenggam leher Pakcik Amir dan cuba mencekik dia. Sambil mencekik, wanita tu berkata, Mulai dari saat ini, tiap kali kau berjaga di kilang tu pada waktu malam, aku akan menemani kau ke mana sahaja engkau pergi. dan lepas menceritakan hal tu kepada isterinya, isteri Pakcik Amir ni pun suruhlah beristighfar, banyakkan berdoa, dan cakaplah itu hanyalah mimpi, mainan tidur, jangan dilayan sangat. So Pakcik Amir pun macam okey lah, follow apa yang isteri dia cakap. Sebab kalau tak follow, kena nanti. So namun apa yang membuat Pakcik Amir ni resign, tiap kali Pakcik Amir kerja malam, Pakcik Amir akan nampak kelibat wanita tersebut berada merata-rata dalam kilang tu tau. Dan akibat tak tahan dengan insiden tu, Pakcik Amir pun terus meletakkan jawatan. Keras juga kilang tu, tanya si Selvam kepada si Zaki. Kan dulu aku banyak kali cakap, tempat tu, kilang tu, dari dulu lagi macam-macam kejadian. Ni, kau ingat tak kes Faizal, budak electrical, time nak betulkan wiring? Tanya si Zaki. Yang mana lah? Aku tak ingat pun. Faizal, budak electrician? Balas Selvam. Alah, time waktu petang, si Faizal ni masuklah salah satu kilang nak betulkan wiring. And time tu semua staff dah balik, hanya security je yang ada. And time tu juga security tu jaga pintu depan area kilang tu, so kira agak jauh lah daripada Faizal. And time si Faizal ni tengah panjat tangga tu untuk betulkan wiring kat bahagian atas tu, which agak tinggi lah. Sambil dia tengah betulkan wiring tu, tiba-tiba tangga tu bergoyang. And Faizal pun fikir, apa hal pula ni, kenapa tak kena pula dengan tangga aku ni, tiba-tiba bergoyang baik. Bila Faizal pandang ke bawah, Faizal nampak ada seorang lagi electrician dekat bawah yang tengah pegang tangga tu tau. Sam Faizal terfikir, bila pula ada kontraktor seorang lagi ni? Tak silap aku seorang ke? Apabila Faizal menegur kontraktor tu, raut wajah Faizal terus berubah. Sebab kontraktor yang ada di bawah tu dalam keadaan berpakaian yang dipenuhi dengan darah, kepala dan muka berdarah,
sambil merenung tajam ke Faizal. Dan apa yang terjadi kemudian adalah makhluk yang ada di bawah tu merentap tangga yang tinggi tu, which menyebabkan Faizal terjatuh dan salah satu dari kakinya tulang patah sampai level tulang kaki dia tu terkeluar daripada isi tau. So korang bayang perik dia macam mana. So agak tinggi lah, nasib baik tak meragut nyawa ke apa. So Faizal pun terus menjerit dan tibalah security semua. Diorang pun cepat-cepat call ambulance. And apabila ambulance tiba, time diorang nak masukkan Faizal ke dalam van ambulance tu, time tu lah Faizal nampak sekali lagi makhluk tu dari hujung bangunan tu memerhatikan Faizal. And di dalam otak Faizal time tu, celaka engkau, sebab kau lah aku dalam situasi ni. And time tu Faizal terus terkejut sebab dia nampak raut wajah tu seolah-olah tersenyum, seperti dia dengar apa yang bermain di otak Faizal. And time tu barulah Selvam ni teringat akan kisah tu. And Selvam pun tanya balik pada Zaki, kau still berani lagi kerja kat situ walaupun ada banyak kes-kes macam ni? So Zaki pun macam biasalah, dia balas apa yang patutlah kan. Nak buat macam mana bro, kena cari rezeki. Aku just doa yang makhluk-makhluk tu tak kacau aku. Itu je harapan aku tiap-tiap kali pergi kerja tu. So lepas sembang lah beberapa jam semua benda tu, so mereka pun decide untuk bersurai lah. Dah lama sembang-sembang semua kan. And Selvam macam tak percaya. Sepanjang masa dia kerja dekat kilang tu, nasib baiklah dia tak pernah terkena gangguan-gangguan pelik. And bagus jugalah dia dah resign PKC Selvam ni. Mana tahu kalau dia masih ada lagi dekat syarikat tu, sesilap dia pun mungkin akan terkena gangguan-gangguan daripada makhluk alam lain. So begitulah pengalaman yang dialami oleh pekerja yang bekerja di sebuah kilang yang terletak di Shah Alam. So kalau korang suka dengan konten yang aku kongsikan pada hari ini, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe kepada korang yang masih lagi belum subscribe ke Shadows channel. And jangan lupa tekan bell notification supaya mana-mana video yang Shadows uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. So terima kasih Shadows ucapkan kepada semua geng bayang yang hadir menonton konten kali ini. Teruskan support local YouTubers dan seperti biasa, nama aku Shadows and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys.